بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang meneruskan nikmat ke atas kita semua. Mudah-mudahan nikmat yang dikurniakan ini kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meninggalkan segala larangannya, sehingga kita menjadi hamba yang bertakwa dan menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga berselawat dan menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW dalam kehidupan harian kita. Mudah-mudahan kita layak untuk mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati nazir masjid, sarjana utama dan muslim-muslimat dimanapun anda berada. Pada pagi ini kita dapat bersama kembali untuk pengajian kita melalui video kali ini. Adapun tajuk yang akan kita bincangkan ialah antara tanda bergantung kepada amal. Antara tanda-tanda orang yang bergantung kepada amal, adakah ia baik ataupun sebaliknya? Dalam kitab Syarah Al-Hikam oleh Ibnu Athaillah menyebutkan, min alamatil i'timadi 'ala al-amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Yang bermaksud antara tanda seseorang itu bergantung kepada amal ialah kurangnya harapan kepada Allah Azza wa Jalla ketika berlakunya kegelinciran dosa terhadap diri seseorang. Seseorang dapat melakukan amal adalah satu perkara yang luar biasa. Apatah lagi jika seseorang itu dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla sebuah ilmu, lalu dengan ilmunya itu ia melakukan amal. Orang yang man amila bima alima awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan ilmu yang ia pelajari, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mengilhamkan, akan mewariskan ke atasnya ilmu yang ia tidak ketahui, malam ya'lam. Pada banyak-banyak kesempatan kita, tuan-tuan puan-puan, kita banyak membaca, kita banyak mendengar, lalu kita pun beramal. Nah, bila kita beramal, lalu dengan ilmu yang kita ada itu, kita amal, Allah akan wariskan pula ilmu yang baru untuk kita beramal. Namun ketika kita telah ditakdirkan untuk melakukan amal, apa yang perlu kita waspadai juga ketika kita adalah orang yang suka buat amal, yakni jangan sampai kita bergantung kepada amal itu. Bagaimana kesannya sehingga ianya perlu diingatkan? Kerana bagi seseorang yang bergantung kepada amal-amal yang telah ia buat, sampai satu masa ia tergelincir kepada selembah kenistaan, melakukan dosa, payah baginya untuk rojak, mengharap keampunan daripada Allah. Kenapa? Kerana ia merasakan bahawa pahalanya masih banyak. Ia kan ahli ibadat, ia kan suka buat kebaikan, sehingga menurutnya pahalanya banyak. Nah, pada satu waktu ia melakukan kesalahan, ia tidak melihat kesalahannya itu adalah besar. Dianggapnya kesalahan yang dia buat itu kecil, kerana pahalanya pun banyak. Alah, boleh backupnya nanti, pahala saya banyak lagi, apa barang lain, dosa kecil aja ini. Sehingga tiadalah harapan kepada Allah Azza wa Jalla, tiadalah keinginan kepada Allah Azza wa Jalla minta ampun dengan perbuatan yang ia merasai adalah kecil. Oleh karenanya,
amat berbahaya kepada orang-orang yang suka mengira-ngira amal yang telah ia buat. Padahal kita tidak pun dianjurkan untuk mengingat kebaikan yang telah kita buat. Apa yang patut selalu kita dengar kalimah-kalimah yang baik dikatakan, kalau kamu buat jahat, ingat-ingatlah. Namun jika kamu buat kebaikan, lupa-lupakanlah. Kenapa? Kerana ini yang akan berlaku ketika kita mahu dan terus mengingat kebaikan kita kepada orang lain, kepada diri sendiri. Pada masa kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, kita tak rasa itu dosa. Ataupun kita rasa tapi kita tak minta ampun pun. Sebab kita menganggap diri kita masih banyak pahala yang pernah dan telah kita buat. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang pada diri manusia itu ia memiliki ciri-ciri tersendiri. Ya, bagaimanapun ketika dikatakan bahawa berbahaya ketika seseorang mengingat amalnya, mengingat kebaikannya sehingga melupakan kesalahan yang ia buat pada satu ketika, perlu juga kita mengambil perhatian bahawasanya ketika seseorang itu telah melakukan kebaikan, biarkan sahaja dan tidak perlu untuk kita ingat. Kerana ada Allah yang menyaksikan kebaikan yang telah kita buat. Adanya malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan kita. Dan bahkan adanya jasad ini, tubuh badan ini yang menjadi saksi hidup bahawa mereka menyaksikan kebaikan yang telah kita buat, sehingga jangan mengira-ngira kebaikan yang telah kita buat. Biarkan tugasan itu telah diambil dan telah dibuat oleh Allah Azza wa Jalla kepada tempat-tempat yang telah ditentukan. Kerana orang yang menganggap dirinya banyak amal ni tergantung kepada amal, kita khawatir. Kita khawatir kita tidak dapat meminta keampunan di saat kita tergelincir. Apatah lagi jika dikhawatirkan pula perbuatan dosa itu di akhir-akhir kehidupan kita, yang mana kita perlukan minta ampun kepada Allah. Sehingga disebutkan orang yang bergantung kepada nafsunya itu adalah tanda-tanda orang-orang yang dalam kategori kecelakaan. Dan begitu juga orang yang bergantung kepada amal adalah antara tidak tahqiq dan tergelincirlah ia kepada satu kebinasaan. Dia boleh membawa kepada kebinasaan ketika ia tidak segera untuk beralih kembali kepada kebaikannya itu dan mengingat bahawa kejahatan yang dia buat perlukan rajak kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang bergantung kepada Allah adalah tanda-tanda tahqiqnya makrifat dengan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sekalipun, berapa banyak kebaikan yang kita buat, kita tetap mahukan keampunan daripada Allah ketika kita tergelincir. Bagaimana Nabi Adam AS yang digoda oleh syaitan melakukan tidak sengaja perkara-perkara yang menurutnya adalah satu kesilapan yang ia minta bertahun-tahun meminta keampunan daripada Allah, sehingga air matanya sahaja memenuhi satu ruang yang banyak. Apatah lagi kita yang kononnya kita anggap kita banyak amal, padahal dalam kitab Nasihat Agama Wasiat Iman ada diceritakan juga yang kita telah ingat banyak kali, bahawa ketika Allah mempelawa seorang abid ahli ibadat kerana ia telah hidup sebanyak 500 tahun di bumi dan mengabdikan diri untuk beribadat kepada Allah, namun ketika dipelawa masuk ke syurga kerana rahmat Allah, ia agak terkejut kerana ia menganggap kenapa tidak dimasukkan kerana amal yang begitu banyak yang dia dah buat di dunia. Namun ketika Allah memperincikan kepadanya, kalaulah kerana kamu anggap 500 tahun ibadatmu itu telah mencukupi untuk kamu layak ke syurga, niscaya hanya dengan dua bola matamu pun tidak mencukupi untuk mensyukuri nikmat yang aku beri. 500 tahun hanya mampu mensyukuri dua bola mata. Sedangkan kita memiliki nikmat yang banyak yang Allah kurniakan ke atas kita semua.
Oleh kerana itu, tuan-tuan puan-puan, tahniah kepada kita yang suka buat amal, yang telah dibenarkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk buat amal, bukan calang-calang orang yang mampu untuk melakukan amal, untuk menggerakkan diri pergi masjid, untuk menggerakkan diri untuk melakukan salat, membuka Quran, memberi sedekah. Bukan mudah untuk buat amal itu. Namun yang paling penting setelah kita melakukan amal, tidak perlulah kita sebagai penulis kebaikan kita, kerana ada tugas-tugas yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya. Sehingga kita tidak perlu mengambil tugasan itu. Yang perlu kita ingat adalah bila kita tersalah, bila kita tersilap langkah, segeralah meminta keampunan kepada Allah agar kita termasuk golongan orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang yang suka meminta keampunan dan suka orang-orang yang bersih, meminta keampunan, menjadikan dirinya seorang yang suci, yang bersih, kerana Allah telah mengampunkannya. Mudah-mudahan tuan-tuan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, perbincangan kita pada pagi ini memberikan kekuatan kepada kita semua bagaimana Allah Azza wa Jalla telah menyediakan tempat-tempat bagi mereka yang melakukan amal, melakukan kebaikan, melakukan amal salih. Allah telah kurniakan kepada mereka, Allah telah sediakan nikmat-nikmat yang banyak. Sehingga jangan kita calarkan, jangan kita hancurkan ketika kita banyak buat amal. Jangan sampai ia seperti buih yang berada di tepian pantai, yang hanya menunggukan seketika sahaja ombak hadir, maka hilanglah buih-buih tadi. Kita tak nak. Bila amal kita dah banyak, bila kita ditakdirkan melakukan amal, biarlah ianya kita serahkan kepada Allah. Mintalah Allah terima amalan kita, agar kita tidak tergolong kepada generasi yang bergantung kepada amal, yang menganggap kita adalah orang baik, kita menganggap diri kita banyak ibadat, sehingga kita terlupa bila sampai tahap kita melakukan kesilapan, kita tak mampu dan tak mahu untuk meminta ampun, kerana kita menganggap diri kita melakukan banyak kebaikan yang menutup kesilapan yang kita buat. Biarlah Allah yang menjadikan tujuan hidup kita, biarlah Allah yang menjadikan keredaan kepada kita. Dan pada pagi ini saya tutup dengan satu kata-kata daripada Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang yang begitu hebat, seorang sufi wanita, mengatakan dalam satu bait doanya, Allahumma inni ma'abadtuka hina abadtuka tama'an fi jannatika wala khawfan min narika walakin alimtu annaka rabbu tastahiqqul ibadah fa'abadtuk. Dia kata dalam doa ini, tuan-tuan, wahai Tuhanku, aku tidak menyembahmu ketika beribadah kepadamu kerana inginkan syurga, ataupun kerana aku takutkan neraka. Aku ibadat ni Rab, bukan kerana aku mahukan syurga ataupun kerana aku takutkan neraka. Tapi aku beribadat ni kerana Engkau Tuhan yang berhak untuk aku sembah. Oleh kerana itu aku menyembahmu. Kerana Allah telah mengkurniakan kita nikmat, kerana Allah telah menghidupkan kita, kerana Allah adalah Tuhan yang memang layak untuk disembah, sehingga tiada alasan untuk kita tidak menyembah Allah. Bagaimana satu ungkapan ini membuatkan ia menjadi seorang yang begitu luar biasa. Bahkan dianjurkan kalau kita berada di bumi Palestin, ya, untuk menziarahi makamnya, kerana orang salih ini punya kelebihan tersendiri. Dan puan-puan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ketika tuan-tuan mendapat ilmu, ketika tuan-tuan melakukan amal salih, ketika tuan-tuan banyak melakukan kebaikan, biarkan saja Allah yang menjadi tempat untuk kita menggantungkan harap redha ke atas amal yang kita buat, sehingga ketika kita satu masa tergelincir kepada kemaksiatan,
kita tidak mengingat kebaikan yang kita buat, tapi kita menangis dan takut akan azab Allah, sehingga kita berani dan mahu menadah minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian sahaja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang menjadi kebaikan kepada kita semua untuk meneruskan aktiviti kebaikan sehinggalah di penghujung hidup kita. Yang benar semua daripada Allah, yang lemah atas diri saya sendiri. Ila liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.